Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari yang kedua. Sebelum ni dah. Tapi ulang balik. Kerana sebab apa? Sebab nak istiqamah. Istiqamah nak konsisten sampai 100 hari. Siapa? Kenapa nak kena simpan emas gold bar? Tak sukalah. Tak suka dan buat apa kita perempuan nak simpan gold bar? Bukan boleh pakai. Itulah Acha yang dahulunya. Ya, saya Khadijah. Bagi tidak mengenal lagi, yang tidak mengenali siapa saya Khadijah binti Abdul Latif, merupakan dealer aktif public gold dan merupakan anak buah kepada mentor bimbingan di bawah bimbingan Muhammad Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i merupakan penulis buku Wang Emas. Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan merupakan penulis buku Misi Bebas Hutang. Dua buku ni wajib kena baca. Untuk siapa yang nak perbetulkan keuangan diri dan keluarga, kena baca buku Wang Emas dan buku Misi Bebas Hutang. Okey. Jadi hari ni hari kedua Khadijah berkongsi tentang emas. Berkongsi tentang emas. Cumanya hari ni tajuknya berkisar kepada kenapa kena simpan emas gold bar Dina ni? Baik kita simpan emas barang kemas. Itulah saya. Itulah Khadijah yang dahulunya. Suami Acha paksa. Kena paksa je. Kena paksa baru berjaya kan. Jadi suami Acha dahulunya kata, jomlah kita simpan emas gold bar Dina ni. Yang ini tengah duduk-duduk saja dekatnya ruang tamu. Kenapa? Dah cakap dalam hati lah. Tak adalah cakap dengan suami, tapi cakap dalam hati. Kenapa nak kena simpan emas gold bar Dina ni? Kita perempuan, baik kita simpan emas barang kemas. Tengok ni barang kemas ni kat sini kan. Ni baik kita simpan emas barang kemas. Boleh pakai kat telinga, boleh pakai kat dekat leher, boleh pakai kat tangan. Daripada gold bar Dina nak pakai kat macam mana? Benda tu berat, benda tu kecil, tak ada tempat nak sangkut. Itulah Khadijah yang dahulunya. Tapi suatu hari, fikiran ni terus berubah. Berubah kenapa? Sebab Acha dapat ilmu. Ilmu Acha dapat daripada mana? Daripada tengok TV. Kan Acha tengok TV. Tengok cerita wanita hari ini. Kebetulan duduk depan TV. Tengok wanita hari ini cerita tentang apa? Cerita tentang pentingnya, kenapa kena simpan gold bar Dina? Lebih menguntungkan daripada simpan barang kemas. Jadi tengah-tengah lipat baju dekat depan TV, telinga ni pasang dan tiba-tiba, ni realiti tau. Ini benda cerita betul. Jadi tengah duduk depan TV ni, telinga tu dengar dan terus pandang kat TV. Terus semangatnya baiki mata tengok. Kenapa ya? Kenapa kena simpan? Lebih untung simpan gold bar Dina. Emas simpanan gold bar Dina daripada simpan barang kemas. Jadi Acha kata, Acha pun dengar sempurna sangat. Yang pertama, kenapa? Kerana ketulinannya sangat berbeza. Jongkong dinar, jongkong ataupun shilling emas gold bar tu, dinar tu, ketulinannya 99.9 ataupun senang cerita kalau kita panggil emas 24 karat. Emas 24 karat. Pure. Ni Acha punya emas. Pure emasnya memang emas sepenuhnya di dalam gold bar dinar ataupun jongkong ataupun dinar itu. Tetapi yang untuk barang kemas, inilah contoh barang kemas. Kebetulan yang lain-lain tak ada. Ini tinggal je. Contoh barang kemas ini, ketulinannya 916 ataupun 22 karat. 22 karat. Kalau kita pergi letak kat Ar-Rahnu, kita pergi gadaikan dia akan jatuh kepada 22 karat. Dan ketulinannya 91.6 itu emas tulen. Kat dalam ni 91.6 ialah emas tulen. Dan yang selebihnya ialah 8.4% daripada dalam ni ialah
logam emas yang dicampur ke dalam ni. Dicampurlah. Campurlah perak sikit, campurlah yang emas lain sikit lah kan. Jadi sebab apa kena campur dengan yang lain? Sebab untuk menjadikan ia kukuh dan kuat. Ini Acha nak cerita dekat kalian semua. Kenapa emas ni kukuh dan kuat? Sebab ianya dicampur. Tetapi kalau ada yang pakai emas, barang kemas 999, emasnya lembut, emasnya tak kukuh dan emasnya tak kuat. Kan pernah tak pakai? Acha, Khadijah sendiri pernah pakai rantai 999. Itu 24 karat yang mak Acha beli di Kemboja, tempah di Kemboja dan bawa balik sinilah. Jadi kami pakai rantai. Khadijah pakai rantai tu memanglah berat. Beza, warna dia pun beza. Warna dia tak sama macam warna 999 ni. 99 ni warnanya keruh sikit, jadi tak berkilat. Tapi kalau yang 999 warnanya sangat kuning, pekat dan sebab dia tak ada campuran. Dia hanya emas, semata-mata emas. Tetapi apa yang kekurangan dia? Kekurangan emas 999 dibuat barang kemas, kekurangan dia ialah emas tu tidak kukuh dan ianya lembut. Apa dia? Acha pakai rantai. Dan rantai Acha tu dia terkopek sikit. Terkopek sikit sebab dia lembut. Dia lembut dan kita pakai jadi kita tak selesa dekat leher kita, macam ada benda yang tercokek sikit lah. Kan? Jadi bertahan lagi, pakai lagi, kita pun masukkan sikit, dia lembut. Kita pun ini tolak sikit lah emas tu. Tolak sikit emas tu bagi dia melekat. Lepas tu pakai lagi, nanti dia terkeluar balik. Dia terkenalah kat leher. Jadi emas apa Acha nak bagi tahu? Emas 999 kalau dibuat barang kemas memang ianya sangat tulen, cantik barang kemas, tapi dia ada risikonya kita tak boleh berkasar dengan emas tu. Kita kena lembut-lembut sebabnya emas dia pun lembut, emas ni tidak kukuh. Tapi ketulinan dia best 999. Okey, yang itu yang pertamanya. Cerita tentang perbezaan 999 dan 916. Okey, ada lagi yang Acha nak kongsikan. 916 kita nampak barang kemas ini biasa 916. Okey, tapi ada juga barang kemas 750. Acha pernah ada emas 750. Loket yang arwah mak Acha beli dekatnya Mekah. Loket tu dia ada ayat Quran, ayat kursi. Ayatul kursi ditulis kat loket tu bulat untuk pakai. Tapi sampai sekarang Acha tak pernah pakai loket tu, kan, sebab ada ayat kursi. Susah nak kita sebagai orang Islam nak pakai, nak pergi masuk bilik air lah apa, susahlah sebab ada ayat Quran. Jadi emas dah bernilai. Maksudnya loket tu dah bernilai tapi tidak membantu untuk Acha. Tak boleh Acha menggunakan dia. Kan, kalau kakak Acha dia padamkan loket tu. Ayat kursi tu dipadamkan. Jadi dia pakailah loket kosong. Tapi Acha simpan loket tu sebabnya sayanglah arwah mak dah belikan loket ayat kursi buat simpanan. Tapi loket tu sangat bermakna untuk Acha. Acha boleh gunakan dia dekat mana tahu tak? Loket tu Acha tak pernah gunakan dia, tak pernah pakai. Kan, pernahlah pakai dekat baby sekejap. Kan, tapi tak pernah kita pakai selama. Tapi emas tu, loket tu Acha selalu gunakan dia dekat mana? Dekat Ar-Rahnu. Acha pergi Ar-Rahnu, Acha letakkan dia. Dia terima, Ar-Rahnu terima loket ayat kursi tu. Berat dia 7.750. Jadi Acha kata, oh bagus juga ya. Walaupun Acha tak dapat menggunakan dia, tapi Ar-Rahnu menerima dia. Kan, Ar-Rahnu terima dia dan ini barang yang aset yang Acha untuk simpanan Acha lah, untuk kita gunakan bila-bila kita perlukan dia. Okey, habis cerita tentang emas ketulinan 999.9 dan ketulinan barang kemas ni 916. Okey kan. Dan confirm lah 999 lagi bernilai, lagi mahal, dan 916 lebih kecil lah nilai dia. Kalau Acha pergi tanya ke Ar-Rahnu tu, Ar-Rahnu cakap, Ar-Rahnu bagi tahu kalau 999
Beza harga RM20, lebih kurang RM20. Dan memang selalu Acha pergi tanya, hari ni berapa ya emas 916? Contohnya hari tu 240. Okey. Emas 999 berapa ya? Hari ni 262. Jadi 40 dengan 62 beza lebih kurang 20 lebih. Jadi fikirlah sendiri mana lebih anda suka, simpan 999 ataupun 916. Okay, yang kedua, kenapa kena pilih gold bar Dina berbanding emas barang kemas? Yang kedua, kerana kesesuaian. Kesesuaian maknanya kalau gold bar Dina kesesuaiannya untuk simpanan dan untuk lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan boleh menyimpan dan boleh menyimpan dia sebagai simpanan. Tetapi kalau emas 916 perhiasan, confirm lah untuk perempuan sahaja. Perempuan sahaja boleh simpan. Kan? Jadi untuk pelaburan, untuk simpanan jangka masa depan, untuk simpanan jangka masa panjang, sesuai sangat kita simpan emas gold bar Dina. Yang ini pun ilmu yang baru Acha tahu. Ilmu Khadijah baru tahu. Kan kadang-kadang kita biasa guna Acha, kadang-kadang Acha biasa guna Khadijah. Hari ni Khadijah nak guna Khadijah lah, senang kan? Kan. Okey. Untuk yang 916, okey kan? Okey. 999, okey, ada yang bagi tahu dekat Khadijah. Semalam ada seorang kakak ni daripada Muar Johor kata dengan Khadijah, macam mana ya nak simpan emas 999 ni, nak simpan emas dalam akaun emas ni. Okey. Lepas tu kenapa akak nak simpan emas 99? Sebab kakak ni bagi tahu sebab barang kemas, kan, barang kemas boleh kita pakai tapi nilai susuk dia tinggi. Okey, itu nanti Acik cerita ya. Tentang jadinya barang gold bar Dina ni, emas gold bar Dina ni, okey, Acik nak cerita macam ni, tentangnya macam ni. Ada juga yang WhatsApp dengan Acik bagi tahu, ya, akak nak simpan emas gold bar Dina. Akak nak buka akaun emas sebab akak tak suka pakai barang kemas. Ada 2, 3, 4 orang yang dah ceritakan dekat Acha kenapa dia memilih untuk membuka akaun emas dan kenapa dia memilih untuk gold bar dan dinar. Kerana dia tak suka pakai barang kemas. Okey, bagus. Bagus. Kenapa bagus? Sebab ada juga di kalangan keliling Acha yang kata, saya tak suka pakai barang kemas. Saya tak suka pakai barang kemas, jadi dia tak simpan emas. Anda rasa terbaik tak? Bagus tak macam tu? Rugilah. Tak suka pakai barang kemas tak bermakna kita tak perlu simpan emas. Sebab apa? Sebab emas ini ialah aset. Emas ini ialah aset untuk masa depan kita. Ianya insurans kekayaan. Jadi kalau kita tak suka pakai barang kemas tak bermakna kita tak perlu simpan barang kemas. Tak bermakna kita tak perlu simpan emas. Tak sukalah pakai ni serabut. Rimas. Rasa lemas. Ya, betul. Ada yang kata pakai barang kemas ni lemas, rimas, serabut. Rasa macam tak bebas. Macam tu. Ya, ada juga kadang Acha pun ada masa mengandung tak suka pakai. Rasa serabut lah kan. Rasa nak diri kita sahaja. Tapi emas kita kena simpan untuk jangka masa panjang dan untuk insurans kekayaan kita. Jadinya untuk gold bar Dina ni sesuai untuk lelaki dan perempuan. Perempuan pun memilih untuk menyimpan barang gold bar dinar sebab dia tak suka pakai barang kemas. Jadi dia memilih untuk simpan gold bar dinar. Sangat beruntung. Kan. Seterusnya, kenapa kenapa kita kena simpan gold bar dinar daripada kita simpan barang kemas? Kerana yang ini pun Acha baru tahu. Yang ini pun ilmu yang Khadijah baru tahu. Selama ni dah tahu, dah pernah dengar tapi tak pernah ambil kisah. Tak pernah ambil tahu apa dia. Kerana susut nilai dia sangat berbeza. Yang inilah yang akak daripada Muar Johor bagi tahu Acha. Kenapa dia memilih untuk simpan gold bar dinar? Kerana kalau simpan barang kemas, seronok ada barang kemas tapi susut nilai dia sangat tinggi. 25% ke atas sampai 40%. Kan? Tetapi gold bar dinar
Gold bar ataupun Dina, nilai susut dia sangat kecil, rendah sangat. Dulu Aca tak faham, tapi sekarang Aca dah faham. Nilai susut dia sangat rendah, kecil, 6 ke 9% ke ataupun 10% sahaja. Jadi untunglah. Contoh, kalau kita ada barang kemas yang berharga RM25,000. Oh, tinggi sangat 2,000. Dia dah RM25,000 kan. Jadi kalau kita nak jual barang kemas kita, nilai susut dia sangat tinggi. 25% ke 40%. Jadi 25,000 dia akan tolak 2,500. Contoh 2,500. 2,500 ataupun 3,000. 3,000. Maksudnya kita nak jual barang kemas kita harga 25,000. Nanti dia akan tolak 3,000. Jadi kita akan dapat untung berapa? 22,000 sahaja. 22,000 sangat rugilah sebab banyaknya nilai susut yang kena ketolak. Kan? Sebab nilai susut tu datang daripada upah. Jadi barang-barang kemas tu, bentuk-bentuk dia, jadi dia kena tolak semua tu dulu. Jadi sangat rugi. Tetapi berbeza dengan Gold Bar dan Dina. Gold Bar dan Dina, contoh 25,000. 25,000 nilai barang nilai Gold Bar Dina kita, masa kita jual dekat syarikat, kita jual dekatnya kedai, dia akan tolak nilai susut dia 600 ke 900 sahaja. 25,000 tolak 600 ke 900 sahaja. Okey tak, berbanding 2,000 ataupun 3,000 tadi. Kan? Jadi rugi ke tak rugi? Mana lebih menguntungkan kita? Jap ya. Okay. Mana lebih menguntungkan kita? Allah, minta maaf. Ya Allah Rabbi. Ada kekangan sikit. Okey, minta maaf. Okey, kita sambung balik kepada nilai susut. Okey, nilai susut macam mana ni? Tadi kan nilai susut harga 25,000. Kita simpan emas kita harga dah 25,000. Kita pun nak jual. Kalau barang kemas harga 25,000, tolak daripada 25% ke 40%, tolak dia 2,500 ataupun ke 3,000. Jadi 25,000 tolak 3,000, 22,000 sahaja kita dapat. Berbeza dengan Gold Bar Dina. Gold Bar Dina harga 25,000. Contoh ya, harga 25,000, nanti kita tolak dia 6 ke 9%, 6 ke 9 ataupun 10%, hanya kepada 600 atau 900 sahaja. Jadi yang mana? Orang ni tolak kita sikit je nilai susut dia. Yang ni kalau kita jual barang kemas, nilai susut dia banyak. Macam mana? Jadinya sebelum anda memilih untuk membeli emas untuk diri anda sendiri, fikirlah yang terbaik. Yang mana lebih menguntungkan kita? Nilai susut dia yang paling kecil. Kan? Nilai susut dia yang paling rendah. Kan? Yang ini yang ramai yang masih dia dah tahu, tetapi maksudnya okey saja. Terpulanglah kepada anda kan. Okey, seterusnya. Kos premium sangat rendah. Sebab tu yang Aca paling seronok, Khadijah paling seronok dengan Gold Bar dan Dina. Sebab apa? Ni teruja tau. Ni Khadijah sendiri teruja. Sebab apa? Mula-mula kawan Khadijah bagi tahu. Okey, sekejap ya. Okey, mula-mula kawan Khadijah bagi tahu. Okey, akak nak simpan Gold Bar, buka akaun emas ni. Kalau kita beli emas, kalau kita simpan, kita nak keluarkan emas kita, dia ada cas.
Sama juga kalau macam kita nak beli barang kemas. Kan kalau kita nak beli barang kemas dia ada cas. Okey, cas tu upah. Upah dia lah. Kalau barang gold bar Dina dipanggil cost premium. Upah dia lah. Cost premium dia kan. Okey, kalau untuk 1 gram upah dia RM10. Kalau kecil 1 gram kecil lah RM10. Tapi kalau akak keluarkan 10 gram, okey, 10 gram upah dia cas premium dia baru RM15. 10 apa namanya? 10 gram cas premium dia baru RM10. Patutnya, ini Aca fikir sendiri. Patutnya kalau 10 gram, tadi 1 gram RM10. Kalau 10 gram maknanya 1 gram satu jadilah banyak gram. Jadilah RM100 cas dia. Tapi apa yang berlaku? Apa yang terjadi? Lagi berat dia punya emas, lagi berat dia punya emas gold bar dinar tu, lagi kecil nilai cost premium dia. Cost premium dia lagi kecil. Kan lagi kecil. Contoh 20 gram kita nak keluarkan gold bar dinar 20 gram. 20 gram kita nak keluarkan cas premium dia, minta maaf ya. Okey, cas premium dia baru RM20. Ya Allah, RM20 maknanya jatuh 1 gram RM1. Pernah tak kita terfikir, kita beli emas 1 gram RM1, cas premium dia, upah dia 1 gram. Akak beli emas ni dah 20 gram tau. Berat gelang contohnya gelang berat gelang ni 20 gram. Jadi 1 gram RM1. Murahnya. Jadi 20 gram RM20. Murah sangat. Itu kelebihan gold bar dan Dina. Lagi berat emas dia, lagi kecil nilai susut dia. Tapi untuk barang kemas, kos upah dia lagi tinggi. Kita nak beli, okey contohlah ini 4.6 lah berat dia kan. Berat cincin ni 4.6 saja, 6 gram. Okey, jadi dia punya upah lebih kurang 60. Contoh ya, 60. Siapa tak ingat ini cincin tunang. Cincin tunang ke cincin berisik? Macam itulah kan, cincin tunang. Jadi kan kalau kita beli barang kemas tu beratnya 20 gram, 30 gram. Lepas tu dia punya nilai upah agak-agak berapa? Dah 20 gram, 30 gram, 40 gram, 50 gram. Kan ada yang beli barang kemas yang betul-betul berat padu kan. Jadi upah dia berapa? Kan selagi berat itu baru berat. Kalau dipilih yang padu mungkinlah upah dia kecil sikit. Sebabnya dia yang beli yang pasir. Kan barang kemas yang bentuk pasir, melur, senanglah sikit kan. Tapi kalau jenis pulut dakap, apa lagi yang berkerawang-kerawang, jadi cas premium, cas upah dia lagi tinggi. Betul tak? Kan. Jadi anda pilihlah yang mana, nak yang cost premium yang rendah ataupun cas upah dia lagi tinggi. Kalau kita sendiri, Aca baru tahu, Khadijah baru tahu. Okey, Khadijah baru tahu dan Khadijah kata, lebih baik kan. Lebih baik pilih barang kemas. Maksudnya pilih barang kemas pula. Lebih baik Khadijah menyimpan dalam bentuk gold bar dinar sebab upah dia kecil. Kan upah dia sangat murah, lagi berat lagi murah. Lepas tu apa lagi, nilai susut dia pun kecil. Untungnya kalau bila 2-3 tahun lagi kita nak jual, dah ada untung yang banyak. Kan. Lepas tu yang kelima, seterusnya yang kelima, kenapa memilih gold bar dinar daripada barang kemas? Sebab gandaan berat dia, kalau untuk gold bar dan dinar dia tepat. Dia tepat. Kalau untuk barang kemas dia ada titik perpuluhan. Titik perpuluhan contohnya macam ni lah. Barang kemas ni dia bukan 5 gram. 4.31 gram. 31 gram. Jadi kalau masa kita nak pergi jual, dia akan kira gandaan yang besar terus. 31 gram dia tak kira, dia jadi kira 4.133 gram.
Macam tu kan. 39 gram tu dia terus jadi besarkan terus. Kan. Jadi barang kemas titik perpuluhan dia ada titik perpuluhan. Tetapi berbeza dengan gold bar dan dinar, dia tepat. 0.5 gram, 1 gram. 0.5 gram, 5 gram. 10 gram, 1 kilogram. Ini untuk gold bar. Tapi kalau untuk dinar, dinar dia ada dinar berbentuk dalam perpuluhan 4.25 gram. Okey, dinar dia ikut pada dinar lah. Tapi kalau gold bar dia ada titik perpuluhan yang tepat. Kan. Jadi itulah yang Acha nak kongsikan kepada kalian. Kenapa hati Acha, hati Khadijah ni, kenapa dulu kita ni pemakai barang kemas, bukan tak boleh pakai barang kemas, belilah barang kemas. Ada, tapi beli untuk yang sekadar untuk kita pakai. Tapi kalau beli untuk simpanan, kalau kita membeli kita membeli emas untuk simpanan, untuk kita jadikan aset, ianya kita kena fikir-fikirkan. Sebab itu kalau contohlah kalau kata gelang ni dah sampai ada 3, 5, 10, kita pun tak terlarat nak pakai 5, 10 tu kan. Jadi pakai untuk beli untuk yang kita pakai saja. Selebihnya kita boleh membuat simpanan dalam bentuk gold bar dan dinar. Kerana untuk jangka masa panjang gold bar dan dinar sangat-sangat lebih menguntungkan berbanding barang kemas. Kan? Barang kemas nanti apa yang berlaku? Satu, dah memang ketulinan dia kecil sikit. 22 karat berbanding 24 karat. Okey, yang kedua, Acha ulang balik ya. Yang kedua, kesesuaian barang kemas untuk perempuan sahaja. Untuk perempuan yang untuk perempuan. Kalau maksudnya dia untuk pakai perempuan yang beragama Islam lah. Tapi kalau barang kemas, kalau yang untuk bukan yang beragama Islam, lelaki perempuan pun pakai. Tapi kalau untuk kita yang beragama Islam, barang kemas itu untuk perempuan sahaja. Jadi, ada tak lelaki beli barang kemas? Ada, tapi dia beli, dia melabur, tapi untuk isteri dia pakai. Isteri dia pun dah tak nak dah pakai barang kemas kan? Kan, cakap tak nak pakai barang kemas kan? Tiba-tiba Acha teringat dekatnya Datin Sri Syahidah. Datin Sri Syahidah, isterinya Datuk Alif. Teringat pula dekatnya live Datin Sri. Apa ni? Tak nak. Tak suka. Dia katakan. Tak suka pakai barang kemas. Lepas tu Datuk Alif pula. Tengok ni, banyak ni. Wah, ya, tak cakap lah. Barang kemas ni, Masya Allah, Allahu Akbar. Sangat-sangatlah besar. Kalau kita yang berasa pakai kecil ni pun dah berasa cantik dah. Kalau yang besar-besar sangat tu, Acha tak tahulah macam mana perasaan orang yang pakai barang kemas yang besar-besar sangat tu. Yang ya Allah, besar macam ni lah. Besar sini pakainya kan. Tapi Datin Sri Syahidah kata tak nak pakai. Dia tak suka. Tapi Datuk Alif tetap juga, dan mereka tetap menyimpan dalam bentuk barang kemas. Okey, tak apa, terpulanglah nak simpan dalam bentuk barang kemas. Cuma kita kena tahu perbezaan. Dan dulu Khadijah sendiri, Acha sendiri tak tahu. Kata kalau kita perempuan simpan barang kemas lah. Kenapa nak simpan gold bar dinar? Itulah yang kita tak suka. Kenapa nak simpan gold bar dinar ni? Nak pakai pun tak boleh. Kalau subang boleh pakai. Kalau rantai boleh pakai. Yang ni sebulat ni nak buat apa? Macam tu. Itu yang hati ni mengomel. Dulu tak bersetuju dengannya saranan suami. Suami suruh simpan, kita tak. Tapi TV bagi tahu, kita percaya. Subhanallah. Itu pertama, TV bagi tahu. Lepas tu, dan Acha mendapat ilmu daripada buku Wang Emas ni. Oh, baru tahu dekat dalam ni dia cerita tentang kalau kita nak untuk simpanan masa depan kita, untuk simpanan, sebaiknya simpan di dalam bentuk gold bar dinar. Jadi, ilmu tu Acha dapat daripada buku Wang Emas. Wang Emas bertahan ketika gawat. Dan ilmu tu Acha dapat daripada TV. Kan, TV Wanita Hari Ini. Itu Acha teringat dan Acha kongsikan. Memang sangat-sangat merubah. Itulah pentingnya ilmu. Dulu tak ada ilmu, sekarang dah ada ilmu. Itulah Acha. Okey, sekarang okey, jadi seterusnya nilai susuk dia sangat yang ini pasal nilai susuk ni yang Acha ulang sekali lagi, sangat-sangat memberi keterujaan kepada diri Acha. Kan, sebab kita simpan, kita bukan hanya untuk pakai, tapi nanti satu masa nanti kita dah capai matlamat kita akan jual.
Barang kemas kita akan jual sebab kita nak pergi haji. Barang kemas kita ni kita akan jual sebab kita nak beli rumah. Kita nak anak kita nak kahwin ataupun anak kita nak sambung belajar. Jadi barang kemas yang kita simpan ni bukannya untuk sampai ke ni. Kita simpan sampai capai matlamat. Kita ada matlamat kita. Jadinya masa kita nak jual, kalau anda sendiri pilih yang nilai susut tinggi ataupun rendah. Dulu Acha tak tahu. Acha tahu beli je. Ada duit belilah barang kemas. Ada duit beli barang kemas. Dah memang nilai susut tinggi. Nak buat cakap apa macam mana? Kan? Nak cakap apa? Sebab dulu rasa tak ada pilihan. Nak tak nak memang kena kekalkan duit dalam bentuk barang kemas. Dan barang kemas yang ada, emas tu dalam bentuk barang kemas. Jadi beli je lah. Kenapa nak kena tengok nilai susut tinggi rendah? Dulu tak tahu. Sekarang Acha dah tahu. Rupanya kalau simpan gold bar dinar ni, kita menyimpan dalam bentuk gold bar dinar, kita membeli gold bar dinar ni, rupanya kita diberi peluang untuk mendapat nilai susut yang lebih kecil daripada nilai susut yang lebih tinggi. Okay, jadi itulah kenapa Acha menyimpan dalam bentuk gold bar dan dinar. Okey, lepas tu dan kos premium dia. Kan? Itu satu. Yang ni ya Allah geramnya. Sangat-sangat teruja. Sebab apa? 20 gram RM20 je. 50 gram 40 gram baru RM25. Jadi 1 gram tu dia akan jadi tak jatuh tak sampai pun RM1. Kalau 40 gram tu nilai dia punya kos upah dia baru RM25. Baru RM30. Macam tu RM25 ke RM30. Jadi kan 1 gram tu dia punya 1 gram dia dia punya kos dia tak sampai RM1. Ya Allah, sangat-sangat teruja. Dan kalau kita beli barang kemas, upah dia lagi berat, lagi mahal. RM800. Wah, RM800 tu agak macam telan air jugalah. Sebab kita nak memberi RM800 sahaja. Bukannya berat dia. Bukan berat dia. RM800. RM800 ni upah tukang tu nak menukang-nukang, nak buat corak-corak itu. Dia punya macam cerewet lah. Dia punya kerawang-kerawang tu. Jadi kita kena bagi upah RM800. Upah dia RM1,000. Emas dia baru beratnya 30 gram. Tapi yang ini kalau untuk gold bar dinar, emas dia dah berat 50 gram. Upah dia baru charge premium dia baru 35 gram. RM35 baru RM40. 1 gram tu tak sampai pun RM1. Saya kata, tak tahu nak cakap apalah. Sangat-sangat untung memilih gold bar dinar untuk buat simpanan jangka masa panjang kita. Dan gandaan dia tepat berbanding kalau barang kemas ada titik perpuluhan. 25 gram point 25.18 gram. Jadi dia ada titik perpuluhan tak sini. Okey, jadi itu yang Acha nak kongsikan kepada kalian semua. Bijaklah memilih yang mana satu, barang kemas ataupun gold bar dinar sebagai aset, sebagai simpanan jangka masa panjang kita. Itu saja daripada Acha untuk hari ini. Moga bermanfaat. Dan kalau tak suka pakai emas, tak bermakna kita tak perlu simpan emas. Kalau tak suka pakai barang kemas, tak sukalah, serabutlah. Tapi tak bermakna kita tak kena simpan emas. Sebab emas ini insurans kekayaan. Bukan Acha yang kata, Azizi Ali yang kata, dekat dalam buku ni yang kata. Jadinya bukan Acha hanya menyampaikan sahaja. Okey, itu saja daripada Acha untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.